Alhamdulillah, syukur ya pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi. Uh, apa namanya, kita berjumpa pada Ahad lepas kan. Alhamdulillah. So, kita sama-sama memenuhi ruang chat dengan kasih sayang, dengan love emoji supaya ruang ini penuh bila banyak kasih sayang yang kita dalam satu-satu uh, tempat kita berada itu di antara satu sama lain memberikan kasih dan sayang kerana Allah, maka insya-Allah banyak benda-benda positif yang boleh berlaku kerana kita ni telah dijadikan oleh Allah SWT dengan ada peranan masing-masing untuk mencantikkan dunia ini. Jadi kita nak membawa perbezaan kepada dunia ini supaya kehadiran kita ibarat lampu yang menyinari, ibarat perfume, minyak wangi yang memberikan bauan yang indah. So, Alhamdulillah kita mulakan dengan kesyukuran kepada Allah SWT dan kita ramai yang dah memberikan love emoji. Ibu nak tanya boleh dengar ke? Boleh dengar ke suara ibu? Boleh sesiapa reply? Boleh dengar? Assalamualaikum. Okey, jelas Ibu Cikgu Nik. Thank you. Assalamualaikum. Cikgu Nik dan juga semua. So pada pagi ini kita telah pernah discuss topik ini dan Ibu pernah berjanji untuk sambung topik ini dan topik ini berbunyi sekejap anak perlu parenting daripada ibu dan ayahnya. Ini topik ni sebenarnya jangan rasa sekiranya anda tidak hanya anda seorang sahaja yang besarkan anak atas sebab sesuatu, ya, maka insya-Allah is okay. Uh, itu bukan maksudnya anda ni tidak tergolong. Maksudnya bukan anda tidak layak untuk nak dengar, nak bincang topik ni. Tapi apa yang pun nak cakapkan adalah nak beritahu bahawanya pengupasan topik ini adalah uh, uh, pada ibu dan bapa yang bersama. Yang bersama. Bagi yang tidak ada, insya-Allah kita boleh mengutip ilmu di situ dan memperkemaskan peranan kita masing-masing. Selamat banyak nama-nama baru yang ibu tengok ni. Selamat datang bagi anda yang adalah orang-orang baru. Dan bagi anda yang telah biasa ada di sini lama dah dengan Jam 5 AM, teruskan bersama ya insya-Allah. So ibu sangat-sangat puja Alhamdulillah pagi ini. Dari senang ibu bapa yang kita ni nak bincang kerana apa yang ibu pernah cakap pada um, kupasan yang pertama hari itu, uh, ibu bapaan ni peranan kita. Anak seorang individu ni dia datang kat tengah ke bumi ni dengan daripada dua cantuman dua, iaitu ayah dan ibu. Ayah dan ibu dia. Jadi kedua-dua ni ada peranan. Dia bukan kata, oh tak apa nanti dia besar nanti barulah nak didik anak ni. Mungkin ayah kata tak apa. Kecil-kecil ni biar ibu yang ambil berat. Tak boleh macam tu. Dia kena dua-dua. Dua-dua sebab perkembangan seorang individu itu dia memberi kesan kepada fasa-fasa yang seterusnya. Ni kita berbahasa mula anak-anak anak yang kecil 0 hingga 6 bulan yang mak gantung dia dengan mak atau ayah dia. Dia tak nampak. Mungkin pada ketika itu yang lebih dominan, ada yang lebih uh, diperlukan adalah orang yang paling menjaga. Contohnya kalau ayah pergi kerja dan mak pergi kerja, siapa yang menjaga anak tu akan dikatakan macam dia rasa dia tak boleh kalau tak nampak orang tu. Dan tak kata bolehlah jadi macam bibi dia kan. Tapi apa namanya, bagi ibu bapa perlu memahami fasa ni. Jadi kalaulah anak itu menangis nak ikut mak dia pergi ke tandas apa semua, peranan ayah adalah memudahkan
memudahkan untuk anak itu memberi ruang pada mak dia untuk mak dia mandi, mak dia makan. Bukan biarkan pada ibu dia itu saja. Hmm. Ya, jadi itu sangat penting. Kena ada teamwork. Apa lagi bila dah banyak, dah ada anak-anak lain. Ya, anak yang pertama uh, mungkin ambil berat lebih. Lepas tu bila anak tu dah lebih ramai, mungkin akan delegatekan kepada anak yang lebih yang dah besar. Bagi ibu it is okay, tapi jangan semuanya didelegatekan. Kerana seorang individu, seorang anak itu dia memerlukan the touch oleh dalam bahasa Inggeris tu touch lah kan. Bahasa Melayu dia kata sentuhan, samalah tu, sentuhan daripada kedua ibu bapa dia untuk dia menjadi seorang uh, insan yang balance. Namun sekiranya situasinya tidak mengizinkan keadaan macam tu, jadi uh, ibu atau bapa yang menjaga itu dia perlu memberikan sentuhan daripada sebaik yang dia boleh beri. So janganlah rasa tekilan, rasa sedih, rasa ni kena penuh. Sekiranya ditakdirkan anda perlu membesarkan anak-anak anda sendiri, maka itu adalah kerana Allah tahu anda mampu. Dan Allah tidak akan uh, me- Allah tidak akan membebankan seorang itu di luar kemampuannya. Jadi ada special anda mempunyai satu keistimewaan yang Allah tahu uh, yang anda boleh pikul kedua-duanya. Namun topik kita pada hari ini adalah berkisar dan bercakap mengenai peranan ibu dan ayah dalam membesarkan anak-anak. Ya. Tak boleh delegate. Kalau sebumbung tak boleh delegate. Apa namanya? Pada isteri sahaja atau isteri kepada ayah saya. Normalnya kepada anak kecil ni lebih kepada isteri lah, lebih kepada ibu dia. Diberatkan, no, ayah kena ambil peranan, kena tahu macam mana peranan itu. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Terima kasih Cikgu Nik. Jadi dalam masyarakat kita melihat bahawa dalam membesarkan anak-anak ini banyak dipikulkan oleh ibu. Jadi kita kena balancekan balik. Kerana peranan ayah adalah sangat penting dalam membesarkan anak-anak. Ya? Sangat-sangat penting. Dan tak boleh dibiarkan. Dan ayah tidak boleh menjadi seorang yang garang saja. Dan kita tahu pernah dengar hadis yang mengatakan bahawa ada seorang ni ibu baca sikit daripada buku pendidikan anak-anak dalam Islam ni, tersebut pada Al-Bukhari dan Muslim lagi bahawasanya seorang wanita bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, seorang Arab dusun telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata kepada baginda, sesungguhnya sesungguhnya kamu sekalian mencium anak-anak kecil kamu. Kami tidak pernah mencium anak-anak kecil kami. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini beratlah ya. Apa boleh buat lantaran Allah telah mencabut sifat belas kasihan dari hatimu. Oh, maksudnya tidakkah ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang sikap si pendidik itu supaya dia berhadapan dengan anak-anak yang terpikul di atas maksudnya bertanggungjawab lah ya, terpikul di atas pundaknya hak pendidikan dengan sikap belas kasihan supaya yang demikian itu memberinya semacam contoh tauladan yang baik. Jadi bila di dalam masyarakat, ini ibu tengok berbanding masyarakat zaman dulu ayah itu mesra dengan anak, susah nak dapat. Ayah ni akan disuruh tegas, bukan tegas sekarang.
The word bukan tegas, the word sekarang. Ya. Jadi peranan ayah ni adalah untuk memarahi anak. Jadi anak kecil ni dia tidak menerima belas kasihan tu. Jadi di dalam Islam itu bukan caranya. Di dalam Islam ayah dan ibu mempamerkan dan membesarkan anak dengan penuh kasih dan sayang. Terutama di masa yang sangat fragile, iaitu di masa anak itu kecil. Hmm. Semasa anak kecil, anak ni, dia perlu ada rasa selamat. Kita manusia ni, kalau tak ada rasa selamat, maka kita akan kita punya tumbuh besar kita ni akan terjejas. Sebab rasa selamat ni, you share kat sini ya, bahawa setiap individu ni, dia seolah-olah kalau kita tengok adalah setiap individu ni dia ada macam 4 dimensi diri dia. Ini untuk senang cerita lah. 4 dimensi diri dia ni dia ada makanan yang dia perlu untuk dia tumbuh dengan seimbang. Diri fizikal, diri fizikal, diri mental ataupun intelektual, diri emosional dan diri spiritual. Dia bukanlah kita nak boleh kata kita boleh asing-asingkan, tak, tetapi dia intertwine, ya, dia intertwine dalam bahasa Melayu apa, dia berkat dia macam kalau intertwine ni kan, kalau kita ada 2 tali, dia berpusing dan satu sama lain macam tu, intertwine. Jadi dia perlu, jadi anak apa namanya, fizikal anak ni apa nama, memerlukan macam kita, dia sama je setiap individu memerlukan makanan fizikal. Apa makanan fizikal? Makanan yang seimbang, tidur yang cukup, apa lagi, rehat yang cukup, kan? Jadi itu adalah untuk kesihatan dari segi diri fizikal. Ya? Dan selalunya ibu bapa kat sini tak pernah abai lah, kecuali ada yang mengabaikan tidur anak. Maksudnya biar anak tu tidur lambat, dan menyebabkan tidur lebih pada pukul 12, tengok iPad ke apa ke kan. Jadi ini tak boleh, sebab anak ni perlu cukup tidur, especially yang kecil. Setiap masa peranan kedua-dua sangat penting. Okey. Lepas tu diri kedua adalah diri intelektual. Dan diri intelektual ni kebolehan untuk dia berfikir manusia. Dia perlukan bertanya pada diri dia. Dan sebab kenapa dia perlu berfikir. Macam mana ibu bapa dah menghalang anak daripada berfikir adalah bila ibu bapa pada usia anak 3 tahun yang banyak sangat tanya soalan, dia marah anak dia bertanya. Ya, dia marah anak dia bertanya, dia pun dia menjawab yang buruk. Contohnya anak bertanya kenapa itu, kenapa ini, dia ambil jalan mudah, dia dia beri dia cakap menipu, ya. Dia bagi jawapan yang tidak betul. Bukan kerana dia tak tahu, tetapi kerana tak nak dah anak tanya, ataupun dia sendiri marah anak tu tanya. Jadi ini menyebabkan minda itu tidak boleh berkembang, atau minda itu masuk benda-benda yang tak elok. Okay? So far okey ke? Boleh ikut kan? Yang ketiga adalah hati dia anak itu. Hati anak itu ataupun diri emosi anak itu, dia memerlukan kasih dan sayang. Bila dia merasa kasih dan sayang itu, anak itu akan ada yang kita kata kekuatan dalaman. Sebab dia tahu ibu dan ayah dia uh, memberikan kasih dan sayang itu dan menyediakan keadaan kasih dan sayang itu. Dan bila tidak ada orang, tidak ada salah seorang daripadanya yang tidak dapat memberi, maka uh, yang boleh memberi itu kena membesarkan lagi lah kasih dan sayang itu. Dan katalah dia tidak mempunyai ayah, maka si ayah-ayah atau pakcik-pakcik yang dia, pakcik ayah saudara yang ada, datuk yang ada, kena memberikan kasih dan sayang itu untuk anak itu boleh stabil, boleh balance, ya.
Dan seterusnya adalah diri spiritual, di mana anak-anak anak kecil daripada usia baru lahir, memang Allah telah ingatkan bahawa tujuan kita datang ke atas muka bumi ini. Lepas tu pasangkan hijab sehingga mungkin kita terlupa. Ya? Jadi di sini sangat penting peranan setiap ibu dan ayah memberikan keperluan seorang anak itu mengikut caranya. Contoh ini satu mungkin ibunya macam lompat-lompat sikit. Contohnya apakah peranan ayah dalam bermain dengan anak-anak? Peranan ibu bermain dengan anak-anak berbeza. Peranan ayah bermain dengan anak-anak juga berbeza dengan ibu. Ayah ni pada anak masih kecil, dia adalah untuk the physical part. Dalam bahasa Inggeris ni macam tumble dokong lah kan, apa namanya, uh, berlari lah, benda-benda macam tu, kerana ianya sangat-sangat penting. Dan bila seorang ayah itu melakukannya, dia dapat melakukan sepenuhnya pada empat dimensi diri itu, bukan saja fizikal, bukan sahaja secara fizikal. Kerana bila dia banyak bermain dengan anak, maka bonding itu terjadi. Bonding utama masa kecil itu dengan sangat-sangat penting. Ya. Sekarang ini bila kita pergi ke hospital, macam sekarang ibu banyak di Andorra, skin to skin dengan ayah, mereka dah mula apa ni, dengan menggunakan kangaroo care. Yang ibu cerita sikit. Kerana dari segi medical ni dah sedar, bukan skin to skin. Lepas lahir selalunya ibu tu akan, baby tu akan diberi skin to skin dengan ibu dia untuk bonding pada awal. Now, dia orang juga menggunakan kangaroo care untuk skin to skin si ayah dengan anak ni. Maksud dia macam ni. Ayah tu ambil anak tu, peluk anak tu, letak anak tu di uh, dalam baju si ayah. Tak, skin to skin tu maksudnya ayah pun skin, baby pun skin. Jadi dia akan start kat situ. Ini adalah kerana di antaranya adalah di, uh, apa namanya, dari segi medical pun sudah mengiktiraf bahawa keperluan anak untuk kedua-dua ibu bapa ini. Baik, nafas. Alhamdulillah, syukur. Jadi bila kita faham kat sini, insya-Allah, okay, uh, dia setiap fasa tu, ya. Jadi fasa dari masa anak itu kecil ini dengan baik-baik, ya. Anak itu kecil, si anak tu memerlukan lebih bermanja dengan ibu. Maksud ibu macam mana kan? Maksudnya anak itu akan ini selalu berlaku dalam masyarakat ni. Ibu nak articulate macam ni, bahawa anak ni akan automatically dia jadi macam bermanja. Kalau dia jatuh, dia menangis lebih sikit dan dia nak pelukkan ayah, mak ibu dia, to assure. Tetapi dalam masyarakat, kalau anak lelaki jatuh, anak lelaki tu kena tak boleh menangis, contohnya, dia menangis kerana akan jadi lembek. Sedangkan keperluan emosi dia pada ketika itu adalah untuk pelukan, terutamanya pelukan si ibu dan si ayah dengan belas kasihan. Ini kalau baca Nazim ini buku ni, saya tunjuk sikit. Ya, pendidikan anak dalam Islam ni, kita nampak banyak contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW sangat lemah lembut terhadap anak-anak uh, kecil. Ibu, mungkin anda pernah dengar Husain dan Hassan masa Rasulullah SAW sedang sujud, mereka datang bermain gelongso dan Rasulullah SAW memanjangkan masa sujudnya untuk memberikan kepada anak kecil itu untuk memberi masa dia orang bermain. Okay, so far now mari kita tengok balik. Tajuk tajuk kita adalah anak perlu parenting daripada ibu dan ayah. Jadi fokus yang di sini adalah kita sebagai ibu dan kita sebagai ayah
perlu memahami pertama fasa perkembangan anak-anak. Ya, kerana fasa perkembangan anak-anak ini dia adalah setiap bata itu perlu disusun dengan betul dan setiap fasa ini ada peranan dia. Ibu ambil contoh, satu contoh di sini iaitu fasa perkembangan anak pada usia 1,5 tahun dan selalunya sampai 3,5 tahun. Pada ketika ini anak sering meragam, nak cara dia, degil orang kata. Tapi sebenarnya anak itu bukan dalam fasa degil. Anak itu pada ketika itu sedang sedar bahawa dia ada kuasa untuk pilih. Kuasa untuk pilih. Dan ini sangat berkait dengan kebertanggungjawaban bila dia besar nanti. Kuasa untuk memilih maksudnya dia nak makan dengan sudu ataupun dia nak makan ni. Kalau bila ditahan, setengah tu bila ditahan, dia tak banyak merontak sebab dia jenis personality yang macam tu. Tapi ada setengah tu dia tahan, dia merontak. Jadi ibu bapa merasakan fasa ini selalunya kalau dekat barat dia sebut apa tahu? Dia trouble twos. Ya, maksudnya pada usia ni dia bermula dalam usia 2 tahun. Tapi kita sebagai orang Islam janganlah sebut anak itu trouble tu, anak itu sedang degil dan sebagainya, trouble, terrible. Janganlah. Sebab itu kita akan memberikan satu aura yang tidak baik pada anak itu. Sedangkan pada kita ketika itu dia memerlukan satu foundation, uh, belief system yang akan dapat mengukuhkan diri dia dan ini akan berkait sehinggalah uh, anak itu besar. Jadi evaluating period, ibu bagi contoh je. Dan ibu selalu bagi contoh ni. Kerana contoh ini, fasa individuating ini, fasa individuating, kalau bahasa Melayu, fasa mengindividukan diri. Bila tidak sebelum tu dia anak ni dia ingat dia berkait dengan bapa atau berkait dengan mak dia. Maksudnya dia bersambung. Dia bersambung. Dia rasa macam kalau tak ada mak, tak ada ayah. Kalau mak ni, selalunya dengan mak. Kalau tak ada mak dia, dia rasa tak selamat. Sebab dia ingat dia sebahagian daripada mak dia. Tetapi bila orang masuk usia dia dalam 2 tahun, 1,5 tahun dah sekarang ni, part of the exposure, pendedahan ni, anak-anak ni dah mula, dia akan masuk ke fasa mengindividukan diri. Pada ketika itu dia rasa diri dia seorang individu. Dia tak rasa dah dia attach dengan mak ayah dia. Dengan mak dia. Ataupun ayah dia. Normally itu mak lah. Ya. Jadi disebabkan itu dia akan marah lah kalau dia tak dapat apa yang dia nak. Sebab masa fasa itu anak belum boleh reason. That's why dia hanya penting dengan diri dia je. Jadi kita, mak ayah, kalau dia faham pasal ni, dia akan ingat anak itu mengada-ngada. Anak itu tak tak elok lah maksud perangai mementingkan diri dia je. Tak nak share toys dan sebagainya. Jadi mula merasakan bahawa diri mereka tidak pandai mendidik anak-anak. Dan pada fasa individuality ini ramai para ibu, dia akan rasa I'm a bad mother because I tak tahu macam mana nak control. Macam mana nak didik anak-anak akan sering saja buat lembik kaki lah sebagainya kan. So I hope that you understand fasa ini adalah satu fasa yang semua yang dilalui oleh setiap individu. Jadi caranya kita cuma kena pandai untuk memahaminya dan peranan masing-masing. Dan di situ perlunya kalau si ibu itu letih, si ayah kena take over. Either or. Di situlah peranan ayah tu memberikan pelukan, memasukkan nilai-nilai murni kepada si anak sama lah juga dengan si ibu. Jadi bila dia dah mula rasa selamat, mak ayah dia bagi. Ini satu contoh yang kita boleh bahas. Kita nak membina sikap kebertanggungjawaban bermula dengan anak itu terdedah dengan pilihan. Contoh, katalah kita nak bagi anak itu usia dia dalam 2,5 tahun. Katalah dia dah minum susu melalui cup, melalui bekas. Jadi kita boleh tanya, nak minum susu dalam cawan ataupun dalam gelas?
Jadi di situ dah kata dia nak dalam gelas. Katalah dia nak dalam, maybe mungkin ada dua, nak dalam botol ke. Jadi kita sering memberikan pilihan dan anak ini akan memilih. Dan bila the moment dia memilih, ini very important ni to understand the psychology behind. Bila dia membuat pilihan, dia rasa diri dia diraikan. Pilihan dia tu diberi dan dia rasa diri dia dihormati. Dia rasa bahawa pilihan dia tu uh, dihargai. Jadi akan develop kepada macam usia 3 tahun dia develop rasa bahawa dia ada peranan ataupun katalah diminum dalam botol, ini kesan dia. Diminum dalam cawan, ini kesan dia. Jadi dia dah belajar mengenai kesan. Kesan pilihan dia. Kesan pilihan dia. Okey, contohnya apa lagi? Cikgu ambil contoh tu. Jadi lama-lama dia akan tahu bahawa setiap pilihan dia akan memberikan natijah. Jadi dia akan, bila dia boleh faham akan keadaan ini, maka dia akan ambil tanggungjawab pada diri dia. Di mana bila usia dalam 4 tahun, 3 tahun macam tu, anak boleh mula merasa, boleh faham mengenai uh, apa yang dia buat kepada orang lain ada kesan. Dan pada diri ini kita kata perkembangan dia daripada hanya fokus dan hanya center pada diri dia, dia tahu bahawa perbuatan dia itu, apa yang dia buat ada kesan pada orang lain. Dalam bahasa Inggerisnya ethics of self, ini dari segi ini maksud dia mula ethics of self maksudnya dia mula-mula dia sedar dia je. That's why kita nampak dia macam mengamuk-amuk, dia tak dapat, dia tak kisah orang lain. Dia fikir diri dia je. Ini adalah fasa ya. Bukan anak itu memang dia tak. Dia sangat berkait. Lepas tu bila dia dah mula dia dah kira penuh keperluan dia tu, dia akan nampak keperluan dia untuk memberi kepada orang lain. Ini sangat penting kat sini. Di sinilah membina what we call ownership. Kebertanggungjawaban. Bila ibu dan ayah sabar dalam mendidik dengan tenang, dengan sabar, dengan tegas, boleh kata yes, boleh kata no. No, tak boleh main. No, tak boleh main pisau. Yes, boleh main pen ni. Dia dia tahu apa ada no dan dia tahu ada yes. Dan ibu bapa dia memberikan that balance. Jadi bila anak tu dalam usia 4 tahun dia mula memahami tentang reason. Reason dia ibu bapa cakap dia dah faham. Oh, inilah sebab kita tak boleh main pisau. Inilah sebab kita tak boleh keluar jalan ikut suka hati. Kan? Jadi ini sangat sangat perkembangan ini sangat penting dan ibu dan ayah dia perlu bersatu hati di dalam fasa itu. Maksudnya di dalam memberikan pelajaran pada anak. Bukan kata yang ini ayah kata boleh, yang itu ayah mak kata tak boleh. Contoh sekarang ni anak-anak dengan gadget. Mak kata tak boleh, ayah dia pandai, anak ni sangat pandai. Dia pergi pada ayah minta ayah gadget. Ayah pula malas nak ni bagi. Ini masalah. Ini sangat-sangat masalah. Okay. So, kenapa ibu banyak tekankan fasa individuality ini? Kerana dia adalah foundation. Foundation dan dia adalah cabaran yang besar kepada ibu dan ayah. Jadi sangat perlu bersatu hati ni. Kalau tak boleh, minta boleh. Tapi bukan kena marah anak tu. Bagilah reason. Walaupun masa tu dia belum faham reason, tapi kita tetap bagi reason. Contoh, uh, bila kita, kalau si ayah kata, mak kata tak boleh. So, ayah kata, mak tak bagi sebab mak nak jaga uh, mata sayang. Bila banyak sangat tengok ni gini. Explain lah. Walaupun dia tak berapa faham, tapi tetap masukkan juga explanation itu. Jadi di situ anak itu tahu dia pergi mak ke, dia pergi ayah ke, sama je.
dia punya apa namanya pegangan tu. Maksudnya tak boleh lah main gadget lebih banyak-banyak sangat. Jadi dia kena sama. Dia kena sama. Jangan sebab nak mudah bawa anak pergi makan kat restoran. Dia ni saya kata bagi je lah telefon tu. Bagi dia tengok. Itu masalah. Kata mak kata tak apa biarkan. I penat ni. Biarkan dia tengok gadget contoh. Jadi dia tapi si ayah tak suka. Ah, Ayah tu tahu bahawa tak boleh macam tu. Jadi ini peranan masing-masing ini dia kena complement each other. Sebab sifat bertanggungjawab seorang anak itu menjadi seorang yang bertanggungjawab bila dia boleh complete fasa individuating ini dengan tenang. Jika tidak, fasa individuating ini tidak berhenti pada usia 3 tahun, 4 tahun. Dia akan berterusan sehinggalah 50 tahun, 60 tahun. Ini kita selalu tengok ada orang dah dewasa 50 tahun, dia mengamuk, dia marah, dia campak kursi. Itu maksudnya dia tidak boleh mengawal diri dia dan pada masa usia dia kecil masa itu ada sesuatu yang tidak kena dari keseimbangan keperluan pada diri itu tadi. Jadi ini sangat-sangat kita kena faham. Dan ibu harap ibu dan ayah di sini pada jika ada anak usia 2 tahun, 3 tahun ni, perangai dia pelik sikit, pandailah orang Kelantan kata aju-aju. Betul kan? Maksudnya try yang ni untuk dia tenang. Pujuk dia untuk dia pakai kasut baju yang ini. Dia ada pilihan dia nak baju ini. Tapi baju tu tak sesuai untuk pergi majlis contohnya. Jadi pujuklah untuk dia pakai. Yang ini lagi cantik. Pandailah, pandai-pandai menggunakan kata-kata pujukan dan juga apa bagaimana untuk mendapatkan persetujuan. Bukan untuk dominate uh, apa nama pilihan anak itu. So, in conclusion, kita dah 5:33 dah ni. In conclusion, sebagai kesimpulannya, satu perkara yang pada hari ini, dan ini adalah hanya dalam rumah tangga yang ayah ada, mak ada. Ya? Kalau salah seorang tak ada, janganlah rasa sedih. Kita buat yang terbaik, insya-Allah. Sebab kita kena faham, kita ni manusia, kita berusaha. Allah suruh kita berusaha. Allah suruh kita berusaha. Yang menjadikannya tu siapa? Allah SWT. Mungkin kita ada kekurangan dalam mendidik anak-anak. Mungkin kita tak boleh ke dapat semua. Tetapi berdoalah banyak dengan Allah. Minta anak-anak kita membesar dengan sempurna. Walaupun banyak kekurangan dari kita. Jangan ingat anak itu kita besarkan dan kita yang biar akulah yang jadikan anak aku macam ni. Jadi itu jangan. Itu adalah memakai pakaian takabur, pakaian bongkak. Kita menjalankan tugas kita, memberikan kasih sayang, memberikan rasa selamat kepada anak-anak. Dan dalam dunia yang biasa, kalau dunia seperti di Palestin dan sebagainya tu memang is out of our hand kan. So, maksudnya mereka ialah anak kecil tu tidak tak ada yang tak ada mak ayah dan sebagainya kan. Jadi insya-Allah yang conclusion yang ibu nak cakap, setiap ibu, setiap ayah ada peranan masing-masing dalam membesarkan anak-anak dan tidak boleh didelegatekan peranan itu. Tak boleh. Sebab anak itu tidak. Kalau ada ayah dia itu mak dia. Lepas tu bila berlaku sesuatu, marah kat mak. Kenapa? Saya tak jaga anak. Ini tamulah manjakan anak. Kata-kata itu kena buang jauh daripada kita. Sama-sama membesarkan anak-anak itu. InsyaAllah dengan izin Allah, anak akan menjadi anak-anak yang soleh. Bila kita acuannya adalah membawa anak ke syurga bersama-sama, insyaAllah. So, Ibu minta ampun, tak maaf ya dalam menjelaskan mungkin ada yang tak berapa jelas, kurang dan sebagainya dalam masa 30 minit lebih ni. Ibu bersama dengan anda. Kalau ada soalan, insya-Allah. Sebenarnya Ibu pun lupa nak cakap tadi. Kalau ada soalan, terus tanya kan.
tapi ibu terlupa. Kalau anda punya soalan, ibu harap anda sudi untuk bertanya di mana ya? Ibu Ika, Ibu Ni, kat mana ya? Kalau mereka ada nak tanya soalan, supaya soalan itu dapat dijawab pada minggu depan. InsyaAllah. Panjang umur kita, insyaAllah. So, boleh PM kami di Telegram. Telegram ya. PM di Telegram, kita dan Telegram tu tanya soalan dan insyaAllah soalan itu maksudnya kalau berkait dengan slot ni memang ibu akan jawab insyaAllah pada minggu hadapan. So ibu minta kerjasama ya daripada Gen 5AM urus dia untuk bantu ibu sekiranya dia nak tanya soalan. InsyaAllah tanyalah banyak-banyak. InsyaAllah ini adalah sesuatu yang Allah beri pada ibu uh, kefahaman pe- dari segi parenting ni Allah beri pada ibu satu kita kata sedikit anugerah di mana banyak yang ibu faham uh, senang faham senang faham senang nampak solution dia. Ini adalah di antara pemberian Allah dan ini adalah peranan ibu di atas muka bumi ini untuk membantu seramai boleh para ibu bapa untuk dapat membesarkan anak-anak dengan uh, ad, maksudnya dapat membesarkan anak-anak dengan tenang dan damai. Jadi boleh bertanya lah pada ibu. Ibu dah ada cucu 11 tahun, 11 orang. Dan 11 tahun, 11 orang. Jadi daripada anak, daripada pengalaman sebagai seorang ibu, sekarang pengalaman sebagai nenek dan juga dari segi penyelidikan dan sebagainya. Uh, pernah Alhamdulillah. Jadi bukan nak membongkak diri, tetapi untuk memberitahu ini adalah kesukaan ibu, ini adalah peranan ibu di atas muka bumi ini yang jelas bagi ibu dan gunalah apa yang ibu ada, pengalaman ibu, ilmu yang ibu ada, bertanyalah soalan-soalan walaupun soalan itu pelik. Personal. Kalau personal, tak nak ibu tahu. Kalau personal, kalau kat dalam Telegram semua orang nampak kan. Jadi kalau personal macam mana? Cikgu ni. Tak suka acuh tak acuh mendidik anak yang betul. Thank you Khadijah. Alhamdulillah. Sa- PM saya bold ibu. Personal. Oh maksudnya. Uh, oh PM Cikgu Ika. Personal. Okey just PM Cikgu Ika. Betul tak? Apa yang ibu faham? Ayat Cikgu Ika ni. PM saya bold ibu. Oh, maksudnya PM Cikgu Ika dan saya dan situ tulislah untuk Ibu Ros. Okey. Dan PM lah personal pada Cikgu Ika. Okey, yang ini PM personal ni maksudnya masuk Telegram ke masuk WhatsApp? Kena sedikit jelas. Telegram Telegram kita boleh PM PM personal Cikgu Ika di Telegram. Okey. Baru faham ayat ni. Jadi Ibu harap anda pun faham Jika anda satu soalan untuk slot ibu untuk bertanya pada ibu, PM personal Cikgu Ika di Telegram dan buatkan untuk Ibu Rus. Ya, tanya soalan tu. Dan insyaAllah kita dapat memanfaatkan satu sama lain dan dapat membawa perbezaan yang besar ke dunia ini. Dan perbezaan itu adalah perbezaan kasih sayang, perbezaan yang membawa kepada dunia yang tenang dan aman. Jadi Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ampun dan maaf di atas segala kekurangan. Salam.